Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali kepada surah An-Nisa. Ayat bermula hari ini ayat yang ke-7, muka surat 78. Muka surat 78 dari surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-7, InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang segala sesuatu adalah miliknya dan kita semua akan kembali kepadanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya, menjadi contoh teladan bagi umatnya dalam apa jua aspek kehidupan baginda. Baginda lah yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling baik, yang paling tinggi ilmunya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling tahu tentang apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha. Dan tiada seorang pun dari makhluk yang dapat menyaingi baginda dari sudut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Dan sebaik-baik perkataan atau perkataan yang paling benar adalah kitab Allah.
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang direka-reka, dan setiap yang direka-reka adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan membawa ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambung bicara kita hari ini pada surah An-Nisa ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu. Jadi ayat ini adalah ayat yang memberikan hak bagi lelaki dan wanita dalam harta peninggalan. Itu harta pusaka. Ayat ni ayat yang memberikan bagi lelaki ada hak, bagi wanita pun ada hak. Banyak mana tu belum lagi. Sekurang-kurangnya Allah telah memberikan hak kepada kaum wanita, walau padahal sebelum daripada itu mereka tidak diberikan apa-apa dari harta pusaka. Tak ada. Wanita tak dapat bahagian. Malah kalau isteri pun diwarisi pada waktu zaman dahulu. Kata Sa'id bin Jubair wa Qatadah, kana al-musyrikun yaj'aluna al-mal lirrijalil kibar wala yuwarrithuna an-nisa wal atfal syai'a. Kata di Sa'id bin Jubair dan Qatadah, orang musyrikin zaman dulu dia memberikan harta hanya kepada lelaki-lelaki dewasa. Bila orang mati, hak besar dah dapat. Hak mana hak besar dia ambil. Wala yuwarrithun, mereka tak bagi kepada wanita dan tak bagi kepada anak-anak. Jadi kalau anak yatim ada pun dia tak bagi. Orang-orang besar, mungkin adik-beradik ambil, mungkin pak saudara, mak saudara ambil. Mak saudara tidaklah, muka dia wanita. Maka turun ayat Quran, Allah memberikan hak kepada lelaki dan juga wanita. Ay al-jami'u fihi sawa'un fi hukmillah. Mereka semua, baik lelaki ataupun wanita, mereka sama dari sudut hukum Allah, iaitulah sama dari sudut hak menerima pusaka. Walaupun dia berbeza, banyak mana yang dia nak dapat, itu kerana Allah lebih tahu kadar keperluan dan kadar kedekatan mereka dengan si mati. Telah meriwayatkan Ibnu Mardawaih dari Jabir, qala ja'at ummu Kujjah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna li ibnataini wa qad mata abuhuma wa laysa lahuma syai'un fa anzalallahu ta'ala. Disebut dalam riwayat, dalam tafsir ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata datang seorang wanita, nama dia Ummu Kujjah,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengadu, ya Rasulullah, aku ni ada 2 orang anak wanita dan ayah mereka telah pun meninggal, dan tidak ada sedikit pun dari harta ayah mereka diwarisi oleh mereka berdua. Maka turunlah ayat Allah Ta'ala memberikan hak bagi lelaki dan hak bagi wanita. Sebab tu orang Arab jahiliyah dulu dia tak suka anak perempuan. Anak perempuan ni disebut dalam syair jahiliyah, nasruhal buka wa birruhas sariqah. Anak perempuan ni dia boleh buat apa? Nasruha al-buka. Waktu nak tolong, dia boleh tolong menangis dia. Zaman dulu zaman perang. Orang zaman dulu zaman perang. Jadi bila berlaku perang, orang Arab jahiliyah dulu, antara mereka perang kabilah ni, dia kata kalau perempuan boleh tolong menangis boleh lah. Nak tolong perang tak boleh. Nasruhal buka wa birruha sariqah. Dan kebaktian dia adalah mencuri. Maksud kebaktian dia mencuri apa dia? Bila dia besar, ayah jaga daripada kecil ni, bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, bagi tempat tinggal, sampai dia besar, dia kahwin dengan orang lain, jadi milik suami. Jadi dia kata birruha, kebaikan dia adalah mencuri. Maksudnya curi harta mak ayah dia. Mak ayah tak dapat apa-apa. Nak tolong perang pun tak boleh, nak minta buat baik kepada kita pun tak boleh. Pasal bila besar jadi milik orang, tapi kita jaga waktu kecil. Maka mereka pun tak suka kepada anak-anak perempuan. Lalu anak perempuan mereka bunuh. Semua ke lagu tu? Tak semua. Tidak semua. Tapi sebahagian daripada mereka sampai ke tahap itu. Mungkin dia faqih, mungkin dia ialah golongan bawahan, golongan bangsawan ni okeylah sikit, harta dia banyak. Dan sebagai buktinya berlakunya nikah kahwin. Kalau tidak, tak ada lah perempuan. Ada satu kisah disebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bunuh anak perempuan dia. Masyhur cerita tersebut. Tapi sebenarnya cerita tersebut bukan cerita Umar. Umar tak pernah radhiyallahu anhu, dia tak pernah bunuh anak perempuan dia. Yang berlakunya ada orang lain, dia meriwayatkan cerita, orang lain datang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti dia, kan ada anak dia Hafsah yang menjadi isteri Nabi. Jadi kalaulah Umar ni terlibat dengan jenayah membunuh bayi perempuan, nescaya Hafsah tu pun tak ada. Ini Hafsah yang menjadi isteri Nabi radhiyallahu anha, dia tu ada. Ia saksi hidup yang menunjukkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak terlibat dengan pembunuhan bayi perempuan sewaktu jahiliyah. Okey. Ala kullin, begitulah status wanita pada zaman jahiliyah. Mereka ni tidak diberikan kedudukan, tidak menerima harta pusaka. Sedang Islam mengangkat mereka boleh harta pusaka. Jadi pada wanita ni dia pun bimbang lah. Datang tanya Nabi ni, pasal apa? Dia ada anak perempuan je, 2 orang. Anak lelaki tak ada. Dan bila suami dia mati, tak ada apa untuk dia. Sebaiklah Islam tu datang zaman kita ni, okey belakang. Islam bahkan memberi galakan kelebihan bagi orang yang dapat anak perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang tanggung 2 orang anak perempuan, membesarkan dia sampai dia kahwin, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dua-dua itu akan menjadi pelindung baginya dari azab api neraka. Kelebihan anak perempuan, Nabi suruh jaga. Siapa yang ada anak perempuan 2 orang, jagalah molek sampai dia dewasa. Kemudian dia kahwin, diserahkan urusan penjagaannya kepada suaminya. Ayah dia lepas tu, Nabi SAW kata, kalau dia boleh buat macam tu, wanita atau anak-anak perempuannya menjadi penghalang baginya dari api neraka. Sahabat ni tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau ada seorang anak perempuan macam mana? Nabi sebut 2 orang, kalau ada seorang, Nabi kata seorang pun jadi. Kelebihan menjaga anak perempuan. Jadi berasa nak anak perempuan ramai pula dengan hadis tu. Alhamdulillah. Hak anak lelaki pun ada kelebihan, anak perempuan pun ada kelebihan. Yang penting didiklah mereka menjadi anak yang soleh. Kalau ada seorang yang soleh, alhamdulillah. 2 orang tu soleh, alhamdulillah. Tapi kalau ramai sampai 34, tak tahu mana anak dia, tak tahu nak kata apa. 34 anak dia, tak tahu duk mana. Dia ISB lah tu. Malam ni tak ada dah orang banyak anak. Kalau anak sampai 34 tu, tempat kita lah. Kalau bulan-bulan negara lain okey lagi. Nigeria okey. Kawan saya Nigeria biasa je. Saya pergi waktu perkemahan sunnah tu, adik-beradik dia berapa? 22 orang. Saya kata 22 orang boleh buat main 2 tim bola sepak pada adik-beradik ya. Apa tu Nigeria. Ada lagi jenis anak ramai macam tu. 22. Mak dua. Tapi kalau seorang tu belah-belah ada, masya-Allah lah. Waktu zaman pak lain, pak kita ni bunyi berapa orang? 3 cukup dah. 3 dia kata 3 tu banyak dah. Kalau 4 kira ramai. Ni tanya berapa? 7. Amalnya. Tu baru tu. Adik-adik saya 8. Ada kawan tu adik-adik dia 12. Hebat kata. Nabi kata 2 orang je dah menjadi sebab untuk menjadi penghalang dari api neraka. Jadi didiklah anak yang salih dan salihah. Ala kullin, setelah itu Allah memberikan hak sama ada kepada lelaki ataupun wanita. Banyak mana? Nanti cerita kemudian. Wa idza mimma qalla minhu aw kathur, sama ada harta tu banyak atau sedikit ataupun banyak, tak kira. Kalau banyak bagi cara banyak, kalau sedikit bagi cara sedikit. Nasiban mafruḍa, iaitulah bahagian yang telah ditetapkan atau diwajibkan oleh Allah. Maka nama ilmu pembahagian pusaka ni adalah ilmu faraid. Kenapa ilmu faraid? Sebab nasibam mafruḍa. Faraid ni maknanya ilmu yang wajib. Fardu. Faraid ni fardu. Kalimah asal, root word dia, ilmu faraid ni adalah ilmu fardu. Nama pun faraid. Apa maksud faraid? Fardu. Kenapa hukum ni fardu? Nasiban mafruḍa. Allah Ta'ala kata bahagian yang telah diwajibkan. Jadi kalau orang tanya apa hukum ilmu faraid,
wajib. Faraid ni wajib. Bukan satu pilihan, satu kewajipan. Lepas dapat tu nak bagi, itu terpulang. Tapi kewajipannya ialah membagikan harta pusaka seperti mana yang Allah bagi. Namun ilmu faraid. Tapi ilmu ni lah antara yang paling pertama yang akan ditinggalkan. Ilmu yang antara pertama yang akan ditinggalkan adalah ilmu faraid. Padahal dia adalah ilmu yang wajib. Sebab apa tinggal tu? Tak boleh lah. Sebab bahagian harta ni dia tak kira dah hukum. Dia nak tengok duit dia boleh banyak mana. Oleh kerana tengok duit banyak mana, maka hukum Allah akhirnya ditinggalkan. Sedangkan hukumnya adalah hukum wajib. Hukum wajib. Nama pun ilmu faraid. Setengah orang kita ni dia suka bakal lari daripada ilmu faraid. Terutamanya mari geng-geng ejen takaful hibah. Dia kata kita ni kalau dia nak suruh beli produk dia, apa produk dia? Produk dia bila mati maka harta jadi hibah. Bila harta jadi hibah ni, maka tak terlibat lagi dengan hukum faraid. Dia hibahkan harta siap-siap. Berarti belum mati tu bagi habis, anak-anak bagi. Kalau dia mati, sempat bagilah, maka dia bagi ikut dia nak bagi. Ni nak bagi banyak mana, ni bagi banyak mana, ni banyak mana. Kadang-kadang dia bagi tu kerana dia nak lari daripada hukum faraid. Yang tu yang tak betul tu. Tujuan bagi tu sebab orang tu kepek. Kalau tak bagi siap-siap, mati nanti bergaduhlah anak pasal bab harta. Bukankah ada hukum faraid? Dia kata payah hukum faraid nak selesai ni. Memang payah bab kita ni. Bukan payah sebab apa? Sebab payah tu orang tak nak. Orang tak nak. Alangkah baiknya kalau wasiat si ayah tu pesan ayah mati, bagilah dengan hukum faraid. Itu lebih baik. Pasal apa? Harta pun dapat, ketaatan kepada hukum Allah pun dah dapat. Ni tak siap kempen lagi. Jangan kalau faraid ni payah. Dia bagi kempen. Jadi bukan semualah, sebahagian daripadanya mereka kempen hibah ni supaya boleh lari daripada hukum faraid. Padahal sebahagian dari ulama kata kalau nak bagi masa hidup sekali pun, waktu kita mungkin tua dan sebagainya, maka hukum faraid adalah hukum yang paling adil. Kerana Allah bagi itu dengan ilmu yang Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu Allah yang maha luas. Takkanlah kita nak kata pembahagian Allah tu tak adil. Mestilah pembahagian Allah yang paling adil. Tapi manusia yang nampak macam tak adil, sedangkan Allah yang tentukan. Nasiban mafruḍa. Cuma bagi tu pandai-pandailah tengok waktu kalau hidup tu, tengoklah bagilah kepada anak-anak kita tu sesuai dengan apa yang tidak menzalimi sebahagian dari sebahagian yang lain. Metakah hibah agak habis dia bagi banyak kepada orang ni baik dengan dia, asal-asal ini hibah dah kena bagi sama rata juga. Walaupun hibah pun antara anak-anak, tak nanti kau mati, waktu hidup pun kena berbuat adil dah, sama ada kepada isteri-isteri atau juga kepada anak-anak. Nasiban mafruḍa. Baik. Ayat yang seterusnya, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Orang-orang ataupun dan apabila kerabat, iaitu yang tidak berhak mendapat pusaka, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, waktu nak bagi, ada kaum kerabat datang, dan dari kaum kerabat itu pula adanya anak yatim, ada lagi fakir miskin. Okey, tiba-tiba mereka tak terima, tidak menerima pembahagian harta pusaka. Contoh macam mana contoh? Dia ada adik-beradik, kemudian dia ada mak. Adik-beradik dia ni mati dulu sebelum daripada mak dia. Tapi adik-beradik dia hak mati ni ada anak kecil. Anak dia jadi cucu lah. Betul tak? Si anak ni mati meninggalkan cucu bagi si mati. Dalam masa yang sama, anak dia yang lapis nombor 1 ni, mak lapis 1, anak lapis nombor 2, cucu lapis nombor 3. Ada cucu, tapi dalam masa yang sama ada adik-beradik, ada anak lelaki dan anak perempuan. Dua-dua ada. Maka masa tu adik-beradik ni, pak saudara anak ni telah menutup hak cucu. Maknanya cucu tak dapatkan anaknya sebab dia cukup. Anak ada lelaki perempuan, dua-dua ada. Tiba-tiba cucu ni hadir. Ada. Nenek dia meninggal, ada lah, cuma ayah dia dah tak ada. Apa jadi? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Inilah antara keadilan dan kebaikan Islam. Kalau dia tu tiba-tiba tak dapat, tapi janganlah mentang-mentang nama dia tak masuk kerana ayah dia dah tak ada, maka kita pun tinggalkan dia dah terkebir-kebir, telopong, dah tengok pakcik-makcik dia ambil harta. Dia ni kecil-kecil lagi, susah lagi, ayah dah tak ada. Dari segi hukum memanglah dia tak layak sebab ayah dia meninggal dah. Pakcik-makcik dia lah yang boleh ambil. Sebagai keadilan Allah perintahkan orang yang dapat harta pusaka tu, berilah sedikit daripadanya kepada orang-orang yang tak dapat harta pusaka ini. Faham? Jadi nak bagi tu bila? Nak bagi sebelum bahagi ke nak bagi selepas bahagi? Selepas lah. Selepas bagi hak masing-masing, pakcik ni dapat hak dia, makcik ni dapat hak dia, maka dia pun tengok anak saudara dia ni, Allah lah, anak saudara aku ni bukan orang lain, maka dia bagilah sikit, banyak mana dia nak bagi tu terpulang lah. Sebagai farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan berikanlah kepada mereka, farzuquhum min, berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Ini bagi itu pula bagi dengan perkataan yang baik. Jangan pula bagi itu dah bagi mulutmu macam-macam pula dia kata. Allah ni dia tahu dah perangai manusia. Ayat ni macam kena-kena, jadi tahu dah apa akan berlaku. Waktu pembahagian pusaka tu tahu dah. Kalau orang duduk kat meja harga pusaka, tahulah dia punya panggil apa? Drama dia panggil drama. Waktu kata ni kata macam-macam. Melainkan orang-orang yang tunduk dan patuh kepada hukum Allah,
maka mereka akan tunduk dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah dari melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggal anak-anak yang dhaif di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak itu. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran. Hendaklah orang dalam menguruskan harta pusaka ini bertakwa kepada Allah, dan orang yang nak meninggal juga bertakwa kepada Allah dalam urusan harta, agar mereka tidak meninggalkan zuriat yang lemah, yang dikhawatiri bimbang terhadap masa depan mereka. Ayat ni memberi pesan kepada penjaga dan memberi pesan juga kepada orang yang pemilik harta. Kalau dia ada harta, tinggalkanlah untuk keluarganya agar mereka ini tidak meminta-minta atau tidak fakir setelah daripada kewafatan atau kematian mereka. Kalau ada, kalau hak tak ada tu nak macam mana? Kalau ada, maka bertakwalah kepada Allah. Ayat ni ada kaitan dengan kisah seorang sahabat, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam tafsir disebut Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa thabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala ala Sa'ad bin Abi Waqqas ya'uduhu. Masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit, Nabi pun ziarah dia. Qala ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, inni dhu malin wala yarithuni illa ibnatun. Ya Rasulullah, aku ni ada harta, tapi tak ada pewaris melainkan seorang anak perempuan. Ada seorang je anak perempuan, harta banyak ni. Lepas tu, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, boleh tak aku nak bagi sedekah 2/3 harta aku nak bagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. 2/3 tak boleh. Dia pun tanya, kalau separuh? Separuh ni nak sedekah, separuh lagi jadi harta pusaka, boleh? Nabi kata tak boleh. Dia pun tanya Nabi, kalau 1/3 ni sedekah, 2/3 jadi pusaka. Nabi kata 1/3 boleh, dan 1/3 tu pun dah banyak. Wa thulutsu katsir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka in tadhara warasataka aghniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu seandainya kamu mati meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan mereka kaya, lebih baik dari kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada manusia. Jadi berdasarkan hadis ni, dibenarkan untuk seorang yang mati
memberikan hartanya bukan kepada pewaris dalam bentuk wasiat, tapi tidak melebihi 1/3 bahagian. Contoh tadilah, kalau tiba-tiba dia tahu dia ada cucu, cucu ni kalau dia mati tak boleh harta dia, maka dia boleh untuk dia pesan siap-siap, kalau aku mati ni mak pesan harta 1/3 ni, ataupun tak kira tak sapa pun tak apa, cuma jangan lebih nisbah dia 1/3. Kalau dia ada 90,000, tak boleh lebih 30,000. Tapi kalau dia nak bagi 10 ke 15,000, okey je, tapi jangan lebih daripada 1/3. Jadi dia kata, ni bagi kepada anak-anak abang kamu tu, hak dah meninggal tu, bagi kat dia. Mak pesan macam tu, maka dia kira wasiat. Wasiat. Dan wasiat ni memang untuk orang yang tidak menerima pusaka, itu nama wasiat. Dan tidak menjadi wasiat bagi penerima pusaka. Dia ni terima dah harta pusaka, ada dalam hukum faraid. Dia kata mak wasiat, hak ni bagi kat aku. Wasiat yang macam tu tak terpakai, sebab dia ada dah nama dia dalam penerima pusaka. Allah dah bagi dah siap-siap. Ni dia dapat hak bahagian faraid, dia pun dapat, dia claim pula hak lain. Dia kata hak ni mak pesan bagi kat aku, hak ni mak pesan bagi kat aku, mak pesan belaka. Pesan ni boleh kepada orang yang tidak menerima pusaka. Contoh lain, dia ada anak angkat, 3 orang anak betul, seorang anak angkat. Dari sudut hukum, 3 orang menerima pusaka, anak angkat tak ada apa-apa. Tapi dia boleh pesan, aku wasiatkan untuk fulan, bagilah kepada dia berapa banyak gini-gini sekian-sekian daripada harta aku ni. Wasiat boleh, tapi jangan lebih 1/3. Wasiat ni terpakai pada yang bukan penerima pusaka. Kalau yang dah ada pusaka, maka hukum dia Allah yang tetapkan. Baik. Dan Nabi SAW dalam hadis yang kita baca tadi berpesan, kalau kita tinggalkan anak-anak dalam keadaan ada harta lah, kaya, lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, terpaksa meminta-minta kepada manusia. Yang ni kalau ada harta, kalau ada harta ataupun kadar mana yang bagi tu boleh hidup lah, kita kata. Tapi kalau si ayah atau pemilik tu zaman dia hidup, yang mana dia nak bagi harta dia banyak mana nak bagi, dalam keadaan dia rasa dia mampu lagi nak cari harta lain, maka zaman dia kerja, zaman dia sihat tubuh badan, dia sihat kerja tubuh badan, hari ni dapat duit 1 juta, dia nak bagi belaka 1 juta tu kepada siapa-siapa hak dia nak bagilah. Sebab dia kata aku ni boleh kerja lagi nak cari duit 1 juta pula. Itu tak ada menjadi masalah dia nak bagi, sebab dia bukan lagi terikat dengan wasiat nak mati ni. Faham tak? Macam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dia bagi seluruh hartanya fi sabilillah. Umar radhiyallahu anhu bagi separuh daripada hartanya fi sabilillah. Pasal apa? Sebab dia bagi tu masa dia masih lagi kuat, masa lagi sihat. Mana kalau dia bagi pun dia kata aku cari hak lain lagi untuk anak aku. Dia bagi hak ni dulu. Dia kerja bagi, dia kerja bagi, dia kerja bagi. Banyak dia bagi, infak. Nabi SAW dapat harta bagi, dapat harta bagi. Itu tak ada masalah. Bukan kata nak bagi boleh, jangan lebih 1/3. Ada. Hak ni terpakai dalam hukum wasiat. Seandainya dia bimbang, kalau dia mati, anak-anak dia tak ada harta. Dalam keadaan dia hidup biasa ni, masa contoh masih lagi kerja,
Tengok dalam akaun bank kita adalah duit 10,000. Nah, lepas tolak ada lagi balance. Bolehlah 3,000 tinggal. Contoh 3,000 tu nak infak belaka. Contoh. Pasal apa? Bulan depan masuk pula gaji. Contoh. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab masa tu dia masih lagi kuat dan dia ada kemampuan untuk cari duit. Carilah. Yang kata nak 1/3 ni waktu dia meninggal, nak wasiat. Dia bimbang. Tu je harta dia. Kalau tak ada ni, dia tak tinggal dah anak-anak dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Takut-takut kalau dia mati, dia meninggalkan zuriat yang susah, lemah. Dan dia takut, bimbang ke atas mereka. Maka masa tu bertakwalah kepada Allah. Tapi hak tu hak sunat lah. Kalau nak bagi, kalau orang boleh bagi lagu tu memang alhamdulillah lah. Biasa yang bagi separuh dan banyak harta dia ni orang miskin. Sebab dia tak banyak, dia bagi separuh. Atau dia bagi semua. Macam saya cerita ada seorang Muhammad Afrika tu dalam internet tu, yang dia tak ada duit, dia pergi ke Eropah, dia bukan minta duit fulu-fulu tu. Hak dalam college tu, dia duduk dalam college, ada orang ni dia nyamar, dia nak buat social experiment. Nama dia Abdu. Ni daripada, saya lupa dah negara dia mana. Jadi Mak Saleh, dia orang putih ni, dia kedekut sikit Mak Saleh ni. Kalau orang nak buat dalam sosial eksperimen tu, nak minta sweet $1 ke $5 ke, payah sikit dia nak bagi. Kita ni mudah sikit sebab kita yakin Allah Ta'ala gandakan 10 kali ganda. Jadi ada seorang ni, Mak Saleh ni, dia buat sosial eksperimen, dia pergi minta duit dengan student college. Tengok siapa nak bagi. Jadi siapa kepada budak Afrika ni, dia kata aku ni tak ada duit begini, lapar gini ni. Afrika tu ambil duit, keluarkan duit shilling segenggam. Dia kata mu ambil lah duit ni. Dia kata mu, aku tak apa, aku pandailah cari makanan apa daripada ni. Sebab prinsip ikut hidup aku, kalau harta hari ni ada orang yang lebih perlu daripada aku, bagi kat dia guna. Orang yang memerlukan hari ini lebih berhak daripada harta berbanding orang yang perlu tu esok. Boleh faham? Kita perlu hari ni, dia nak guna esok, kita lebih berhajat. Maknanya aku bagi kat mu dulu. Mu tinggal apa? Tak tahu gini. Tak ada apa. Akhir sekali terkejutlah masalah ni. Pasal dia ni bagi belakang harta dia ada, esok pun tak tahu nak makan apa. Dahsyat. Terkejut dia. Akhir sekali dia berkata, aku ni sebenarnya buat test je. Ni ada bagi duit kamu. Menangis. Dia kata, mu tahu tak, sebenarnya aku hari ni duk fikir nak bayar yuran kolej, nak sewa rumah pun tak tahu nak duduk mana. Tambah lagi terkejut masalah tu. Dia pun viral, post tu viral. Orang tolong kumpul duit, bayar pula kolej dia semua, crowdfunding. Dia pun terima, menangis dia. Terima kasih. Lepas tu crowdfunding tu tambah lagi. Kawan tu datang pula kali ketiga. Dia kata, aku orang tengok video mu ni, orang suka. Ni orang bagi lagi. Bukan setakat tu, dia beli kereta pula bagi ke kawan ni. Dia menangis, dia kata, mu tahu tak, aku sebenarnya, aku duduk kampung aku, insya-Allah duit hak mu bagi ni, aku boleh tolong anak-anak hak duduk kampung aku dulu nak datang belajar. Kawan tu kata, mu dalam susah tu tolong lagi orang susah. Dia dalam susah, tolong lagi orang susah. Ni kata, biasanya orang yang kita bagi separuh harta dia, ataupun seluruh harta dia, sebab dia banyak tu ya, dia bagi semua. Tapi di sisi Allah, dia membagi separuh harta dia. Kawan ni ada 10 juta, dia bagi RM1,000. Berapa nisbah dia?
10 juta 1 per apa? Bagi RM1,000, 1 per 10,000. 1 per juta. 1 per 100,000. Dia bagi RM1,000. Okey, banyak dah. Kalau dia nak dapat level kawan ni, dia kena bagi 5 juta. Dia baru separuh. Waktu bagi, baru dia bagi roti sekeping. Waktu dia ada, dia balas 2, dia bagi. Mu separuh, aku separuh. Di sisi Allah, dia bagi separuh daripada harta dia. Kawan ni bagi baru 1 per 100, 1 per 1000. Jadi Allah ni, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipat kali ganda kepada orang-orang yang menginfakkan harta. Tapi nilai bukan sekadar pada number. Nilai ni pada pengorbanan, keikhlasan. Dia sanggup untuk berkorban, sanggup untuk memberikan apa yang dia ada padahal dia lebih perlu kepadanya. Itu dalam bab harta ni lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kata tadi, bagi harta kepada yang memerlukan. Wal yakhshal ladzina law taraku. Kalau nak bagi waktu hidup, banyak mana nak bagi tu terpulang. Tapi kalau nak bagi waktu nak mati, kena hati-hatilah. Tengok-tengok dah lah, kita ni uzur dah, tak tahu ni bila masa nak pergi ni. Kalau tak ada hak ni, pendek kata tak ada dah. Maksudnya tu pemberian kita atau pesanan-pesanan kita bersifat wasiat. Wasiat. Masa tu jangan lebih daripada 1/3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hak tadi kita cerita anak yatim hak tak dapat bahagian. Kalau anak yatim hak dapat bahagian, contohnya dia meninggal tadi, adik-beradik meninggal, adik-beradik lelaki tak ada, adik-beradik perempuan dia ada. Mak, adik-beradik perempuan, tak ada adik-beradik lelaki. Ada cucu lelaki ke cucu perempuan ke? Cucu lelaki lah. Cucu ni boleh terima tak? Boleh, pasal dia tak ada adik-beradik lelaki tu. Dia tak tutup situ, dia tak tertutup, dia panggil mahjub. Kalau ada adik-beradik lelaki tahap 2 tu, dia tutup hak bawah. Tapi kalau tak ada adik-beradik lelaki, cucu tu boleh. Dia luahlah pengiraan dia. Jadi kalau dalam kes-kes macam tu, bertakwalah kita, sebab ada hak anak yatim dalam harta pusaka. Ada hak anak yatim dalam harta pusaka. Kalau tiba-tiba dia makan juga harta anak yatim ni secara zalim, itu satu contoh kes ya. Saya bagi contoh. Kalau contoh yang lain mungkin ada 2 orang atau 3 orang isteri, anak kecil-kecil mati. Kecil-kecil tu anak kecil lah. Anak yatim kecil-kecil lah kita panggil dah. Anak kecil. Kecil-kecil suka dia kecil-kecil. Memang lantas sebut dah tu kecil-kecil anak dia. Anak kecil ni mati. Ayah. Ada isteri-isteri ni. Sebahagian daripada cerita kita dengar, maka ada isteri yang dominan ni, dia ambil semua harta suami dia. Dia pun marah kat madu dia. Sedangkan pada madu tu ada anak suami dia juga. Maka tak dapatlah si anak ni, yatim dah lah satu. Harta yang sepatut dia dapat
tidak diberikan kepada dia. Siapa makan? Adalah individu-individu yang dominan ni, tak kira lah siapa lah, mukti ke siapa, kau ikut dia lah. Tapi nak sebutnya, ada orang yang tidak memberikan harta anak yatim kepada anak yatim tersebut. Dia pun ambil secara zalim. Kata Allah Ta'ala, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia sebenarnya yang dia makan tu adalah bara api neraka. Sebab tu anak yatim ni, janganlah. Orang yang buat baik kepada anak yatim besar pahala dia, tapi bagi orang yang buat zalim juga besar kesalahannya. Kerana di sisi Allah, Allah mencintai mereka. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala bahkan wa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim ni jangan herdik dia. Wa sayaslawna sa'ira, bahkan yang lebih berat lagi, akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Ai idza akalu amwalal yatama bila sabab fa innama ya'kuluna naran tata'ajjaju fi butunihim yaumal qiyamah. Bila mereka makan harta anak yatim tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Kalau cerita semalam, dia jaga anak yatim tu, dia pula miskin, kemudian dia perlu kepada makan minum untuk jaga anak yatim, dia beli guna harta anak yatim dan dia makan sikit bersama dengan anak yatim tersebut. Tak ada masalah. Ni makan tanpa sebab, zalim, dia ambil tak bagi kepada kawan tu, maka dia bagi, sebenarnya dia makan dari api neraka. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berpesan, jauhilah 7 dosa besar. Pertama sekali Nabi sebut syirik kepada Allah, dan setelah itu Nabi juga sebut makan riba, dan makan harta riba, dan makan harta anak yatim. Maka makan harta anak yatim ni termasuk dosa besar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang seterusnya, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat. Yang tu wasiat kita. Wasiat Allah pula macam mana? Inilah wasiat Allah. Itulah Allah telah bagi harta pembahagian pusaka ni dengan kadar-kadar yang Allah sendiri tetapkan, sesuai dengan hukum, sesuai dengan hikmah kebijaksanaan. Dan pembahagian Allah adalah yang paling adil, kerana dia adalah Tuhan yang maha adil. Berapa banyak nak bagi itu, kita sambung besok hari insya-Allah. Jadi ayat ke-11 kita baca esok. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.